Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Mudah-mudahan semua anak-anak tahun 6 sihat di samping keluarga. Saya Ustazah Leha binti Abdullah daripada Serai Sungai Manggis akan menyatakan berkaitan dengan pelajaran yang saya akan ajar pada tahun ini. Jawi tahun 6. Terdapat 3 pelajaran yang akan kita pelajari untuk tahun 6, iaitu terdiri daripada pelajaran pertama di bawah tajuk homograf. Unit pertama, homograf. Tentu anak-anak tertanya-tanya, apakah pengertian homograf? Mari kita selami pengertian homograf. Homograf ialah perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Homograf ialah perkataan yang sama ejaan tetapi berlainan makna. Ianya bermaksud ejaan jawi, bukan ejaan bumi ya. Maksud kat sini ialah ejaan jawi. Ketika ejaan bumi lain, tetapi bagi tajuk homograf ni, bila jawinya dia sama ejaan. Mari kita tengok contohnya. Contoh kat sini. Ini biru. Ini biru juga ke? Bukan. Ini biru, B-I-R-U, tetapi yang ini pula ialah biro. Kalau ruminya B-I-R-O. Ini B-I-R-O. Ini B-I-R-U. Tetapi bila bawah tajuk homograf, ejaan jawinya sama. Unit kedua. Unit kedua, bawah tajuk kaedah alif pembeza. Ia untuk membezakan antara dua perkataan. Kaedah alif pembeza digunakan. Minta maaf. Kaedah alif pembeza digunakan untuk membezakan dua perkataan yang berlainan makna tetapi untuk mengelakkan daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf. Mengurangkan homograf ni maksudnya inilah, ya. Jadi bila ada perbezaan jadinya digunakan sebagai kaedah alif pembeza. Mari kita teliti berkaitan dengan contoh. Contohnya pentas. Pentas ini pantas. Saya ulang, ni pentas, ni pantas. Okey, ini merupakan pelajaran yang pertama. Mari kita teliti berkaitan dengan pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua bawah tajuk gabung kata. Bila kita teliti gabung kata, teringat pelajaran bahasa Melayu kan? Cuba kita teliti yang berikutnya, iaitu unit pertama. Unit pertama iaitu berkaitan dengan rangkai kata ataupun frasa. Terbahagi kepada dua, iaitu umum dan khusus. Maknanya rangkai kata ni terbahagi pada dua, umum dan khusus. Contohnya kapal laut.
Unit kedua. Unit kedua berkaitan dengan rangkai kata setara. Ianya terdiri daripada kata nama, kata sifat, kata kerja dan kata bilangan. Contohnya iaitu ibu bapa. Kalau misalnya kata sifat, lainlah pula kan. Okey. Kemudian berikutnya berkaitan dengan unit ketiga. Unit ketiga iaitu bawah tajuk rangkai kata simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Ia berkaitan dengan rangkai kata yang memberi makna khusus. Mari kita lihat contohnya pula. Contohnya anak emas. Apa pengertian anak emas? Anaknya disalut dengan emas ke? Oh, bukan. Ianya merupakan anak yang istimewa bagi seorang ibu ayah. Okey, mari kita teliti berkaitan dengan unit keempat. Kata majmuk ditulis serangkai. Ini unit keempat ya. Kemudian isi kandungannya ianya berkaitan dengan sudah dianggap sebagai mantap ataupun dah terbiasa dengan perkataan tersebut. Mari kita teliti berkaitan dengan contohnya. Contoh bagi kata majmuk ditulis serangkai. Sukarela. 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 Sukarela maknanya orang yang suka membantu pada kebiasaannya. Okey. Mari kita teliti berkaitan dengan unit kelima, iaitu bawah tajuk kata majmuk yang ditulis terpisah. Maknanya kalau ada dua perkataan, ianya dipisahkan perkataannya. Tidak bersambung. Okey, kita tengok sedikit. Isinya pula. Ianya terdiri daripada rangkai kata bebas. Banyak perkataan yang berkaitan dengan kata majmuk yang dipisah. Kemudian kita teliti pula berkaitan dengan contoh. Latar belakang. Latar belakang. Mari kita teliti berkaitan dengan pelajaran berikutnya. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga berkaitan dengan tanda sempang. Isi-isi berkaitan dengan tanda sempang iaitu terdiri daripada kata ulang berentak. Cuba kita teliti berkaitan dengan contohnya. Contoh bagi tanda sempang kata ulang berentak iaitu huru hara. Okey, kita teliti berikutnya pula berkaitan bawah tajuk kata ulang berimbuhan. Okey, mari kita lihat contohnya. Kata ulang berimbuhan contohnya zaman berzaman. Yang berikutnya bawah tajuk kata sendi imbuhan awalan. Contohnya ke-50. Kamu tengok berkaitan dengan sempang-sempang ni ya. Ini yang dinamakan tanda sempang ni. Dia wajib ada. Kalau tak ada, kamu
tulis sesuatu ejaan jawi ianya dianggap salah. Yang teliti tanda sempang-sempang ni. Sempang ni maksudnya inilah. Okey, kemudian yang berikutnya. Kata sendi imbuhan akhiran. Cuba teliti contohnya. Tahun 40. Tahun 40. Tahun 40-an. 40. Kemudian sengkang ataupun sempang. Kemudian barulah han. Begitu juga dengan yang atas ni. Ada tanda sempang. Inilah bawah tajuk tanda sempang yang dimaksudkan. Okey, kemudian berkaitan dengan hubungan antara. Hubungan antara contohnya Amerika Rusia. Jadi, perkataan ni Amerika Rusia ni wajib ada lambang sempang. Demikianlah anak-anak berkaitan dengan isi pelajaran kita sepanjang tahun ini untuk subjek Jawi tahun 6. Ini merupakan isi yang telah diterangkan tadi. Untuk tajuk yang pertama, bawah tajuk homograf. Unit pertama homograf, kemudian yang kedua alif pembeza. Kemudian pelajaran yang kedua yang telah dinyatakan tadi iaitu berkaitan dengan gabungan kata. Ini merupakan isi-isinya lah. Kemudian pelajaran yang ketiga berkaitan dengan tanda sempang. Tanda sempang ni rupanya ada macam-macam yang wajib untuk kita buat ketika menulis Jawi. Demikianlah anak-anak berkaitan dengan pelajaran Jawi yang kita akan pelajari sepanjang tahun ini. Diharap anak-anak dapat sentiasa memberi kerjasama ketika belajar. Hari ini saya hanya menerangkan secara umum berkaitan dengan pelajaran Jawi tahun 6. Jadi setiap kali kamu menulis Jawi, hendaklah memastikan ejaannya betul. Sekian sahaja untuk kali ini. Diucapkan terima kasih kepada anak-anak tahun 6 dan selamat menghadapi pembukaan sekolah dan juga kita memulakan persekolahan pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.